Selamat sejahtera Puan Hazalina dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Hari ini, saya Chu Chun Mintan, ahli kumpulannya Hao Chani akan membentangkan tentang tugasan 2 yang berkaitan dengan strategi pendekatan kontekstual, kaedah pentaksiran dan bahan bantu mengajar dalam mata pelajaran RBT. Di sini, kami telah menyertakan RPH yang digunakan dalam pembentangan tersebut melalui QR Code yang diberikan. Ini merupakan rancangan pengajaran yang kami gunakan yang berkaitan dengan tajuk 5.0 Reka bentuk makanan. Pendekatan kontekstual. Dengan itu, apakah yang dikatakan sebagai pendekatan kontekstual? Pendekatan kontekstual merupakan pembelajaran mengikut konteks atau dalam konteks. Konteks bermaksud keadaan, situasi atau kejadian dan secara umumnya membawa pengertian yang relevan dan mempunyai hubungan atau kait langsung mengikut konteks ataupun bermaksud bermakna, iaitu meaningful. Jadi, guru boleh mewujudkan persekitaran pembelajaran yang berkait langsung dengan keadaan, situasi atau kejadian yang sebenar yang memberi manfaat kepada murid-murid. Dan pembelajaran ini juga menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian murid-murid, masyarakat dan alam pekerjaan yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on. Jadi, isi yang diajar oleh guru bukan had dalam bilik belajar sahaja, tetapi boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian yang akan memberikan makna yang lebih baik. Dengan itu, pendekatan kontekstual dapat membantu murid membina persekitaran pembelajaran melalui pertama iaitu pengalaman. Pengalaman adalah apakah yang kami alami atau pelajari sebelum ini. Melalui pendekatan kontekstual ini, guru dapat mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman murid iaitu adakah murid pernah melihat sandwich yang berbagai bentuk, warna, tekstur, rasa dan sebagainya. Dengan pengalaman tersebut, murid dapat menghasilkan sandwich yang kreatif dan inovatif melalui pengalaman yang dialaminya. Kedua adalah penemuan. Penemuan adalah menggalakkan pelajar untuk mencuba dan dibimbing ke arah menemui pengetahuan baru dan bukan hanya menerima pengetahuan secara pasif oleh guru. Ketiga adalah pengukuhan. Pengukuhan adalah melalui situasi atau kejadian yang dicipta oleh guru, seperti guru sebagai ejekat jamuan bagi jawatan kuasa majlis perkahwinan dan para murid akan memainkan peranan sebagai petukang roti yang akan menghasilkan sandwich bagi majlis perkahwinan tersebut. Dan akhirnya adalah hubung kait. Hubung kait adalah pelajar dapat menghubung kait isi pelajaran dengan konteks, pengetahuan dan aplikasikan dalam satu bidang kepada bidang yang lain. Contohnya adalah mata pelajaran RBT, topik reka bentuk makanan kepada bidang contohnya adalah majlis perkahwinan, sambutan hari lahir dan sebagainya yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Seterusnya, pembelajaran kontekstual akan melibatkan pelajar untuk berfikir dan hands-on. Guru telah menghasilkan satu situasi kepada murid yang memerlukan murid untuk berfikir secara abstrak. Dan guru pada masa tersebut, guru juga boleh mengadakan bahan bantu mengajar untuk membantu murid-murid dalam pelajaran dengan lebih berkesan dan bermakna dan dengan hands-on menghasilkan sandwich yang diperlukan mengikut kreativiti kumpulan. Dan pembelajaran adalah berlaku secara dua hala, iaitu guru sebagai fasilitator yang akan membimbing murid dan murid akan berbincang untuk dapatkan maklumat atau idea-idea dalam penghasilan sandwich mengikut kreativiti kumpulan. Dalam pendekatan kontekstual ini, terdapat 4 proses iaitu motivasi, pemahaman, kemahiran dan penilaian. Pertama iaitu motivasi yang akan guru gunakan semasa masuk ke dalam kelas yang bertujuan untuk menarik minat murid dan mencetuskan idea asas terhadap sesuatu tajuk yang akan dibincangkan. Dan pada masa tersebut, penggunaan alat bantu mengajar amat digalakkan. Dan kedua iaitu pemahaman. Segmen ini merangkumi kefahaman dan kemahiran murid yang berkaitan dengan tajuk yang akan dipelajari. Dan kaedah penyampaian maklumat harus dipelbagaikan agar dapat menarik minat murid terhadap sesuatu konsep tersebut.
dan murid diberikan kebebasan mengutarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan tajuknya. Dan ketiga adalah kemahiran. Pengetahuan yang diperoleh oleh murid dapat diaplikasikan dengan cara melakukan hands-on dan seterusnya dapat mencetuskan pemikiran murid minds-on. Dengan itu, murid dapat mengaitkan pengetahuan bilik tajarnya untuk menyelesaikan masalah harian yang mereka hadapinya. Dan keempat adalah penilaian. Terdapat dua aspek yang dititik beratkan, iaitu pertama, guru merumuskan tajuk pengajarannya, dan pada masa tersebut, murid dapat mengingati semula mengenai fakta yang penting, dan di sini perbincangan dapat diarahkan untuk memperkayakan pengetahuan murid. Dan seterusnya, guru akan melakukan penilaian untuk menguji kefahaman murid terhadap tajuknya supaya dapat mencapai pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman sedia ada murid, pengetahuan baru dan kemahiran baru yang dipelajari dalam topik tersebut. Untuk memulakan PDP saya telah menggunakan pendekatan simulasi untuk menarik minat dan perhatian murid dalam PDP saya. Dan simulasi adalah sesuatu situasi yang diwujudkan supaya menyerupai dengan situasi sebenar, tapi dalam bentuk yang dipermudahkan dan diringkaskan supaya murid dapat menyelesaikan masalah sebenar dalam keadaan yang terkawal. Setelah menggunakan teori pembelajaran kontekstual dengan menghubungkan pendekatan simulasi dan konteks rancangan APS saya. Dan proses pertama untuk kontekstual adalah motivasi. Motivasi ini adalah motivasi pelajar untuk belajar dalam PDP kami. Oleh itu, saya telah menggunakan pendekatan simulasi untuk menarik minat murid dan melibatkan diri secara aktif dan memberi murid memain peranan dalam aktiviti PDP. Oleh itu, saya telah mewujudkan aktiviti ini dalam fasa set induksi bagi APS saya. Berdasarkan konsep kontekstual, konteks merujuk kepada situasi atau keadaan yang sebenar. Dan saya ingin mewujudkan sebuah persekitaran pembelajaran yang sebenar dan memberi peluang kepada murid untuk melibatkan diri dalam situasi dan cuba menyelesaikan masalah atau keadaan yang telah guru wujudkan. Oleh itu, murid mempunyai peluang untuk melibatkan diri dalam pembelajaran berasaskan masalah. Dalam proses tersebut, murid dapat berkembangkan kemampuan murid berfikir secara kritis dan kreatif dan mampu selesaikan masalah yang tercetus. Murid akan mencari jalan penyelesaian berdasarkan pengetahuan dan kemahiran melalui perkongsian idea dengan rakan mereka. Dalam proses pembelajaran ini sudah terdapat banyak kemahiran insania murid dapat diperkembangkan seperti pemikiran kritis, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran berkomunikasi dengan rakan sekelas mereka dan menggunakan idea, kreativiti dan inovasi semasa mereka bentuk makanan. Dan ahli pendidik lain juga menggunakan istilah experiential learning, real world education, active learning dan learner-centered instruction bagi konsep pembelajaran kontekstual. Oleh itu, dalam proses simulasi ini telah mewujudkan satu peluang main peranan dan murid akan memain peranan sebagai tukang roti, guru juga sebagai ejen jamuan bagi majlis perkahwinan dan guru haruslah membimbing murid dapat menghubungkan peranan mereka dengan pengetahuan yang dipelajari. Ini adalah ciri pembelajaran kontekstual, iaitu menghubungkan, relating. Dan murid dapat menghubungkan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dan pengalaman yang sedia ada dengan peranan yang ingin dimainkan. Oleh itu, konteks yang dihubungkan adalah mereka bentuk roti sandwich. Mereka tahu saya memainkan peranan ini adalah untuk mereka bentuk roti sandwich.
Perbincangan secara kolaboratif. Perbincangan secara kolaboratif telah kami gunakan dalam RPH untuk menggalakkan murid-murid berbincang dan menjana idea baharu supaya mereka dapat belajar dengan lebih berkesan dan ianya dapat diaplikasikan dalam kehidupan harian mereka melalui pengalaman dalam konteks bilik darjah atau situasi sebenar yang guru menciptakannya. Aktiviti kumpulan ini melibatkan 3 aspek pembelajaran kolaboratif, iaitu pertama, penglibatan murid. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa penghasilan sandwich, murid-murid akan melibatkan diri secara aktif dalam kumpulannya yang dapat membantu meningkatkan prestasi murid dalam pembelajarannya. Dalam elemen merentas kurikulum pula, murid-murid saling bertukar pendapat mereka semasa menghasilkan sandwich mereka melalui pengalaman dahulu daripada kedai-kedai yang mencipta atau menghasilkan sandwich yang pelbagai bentuk dan ianya telah meningkatkan kreativiti dan inovasi murid-murid dalam pembelajarannya. Kemahiran insaniah juga terdapat dalam penglibatan murid tersebut, iaitu kemahiran komunikasi dipupuk dan semasa berkomunikasi atau berbincang dalam menghasilkan sandwich, nilai seperti toleransi, hormat menghormati dan bertanggungjawab telah guru semaikan dalam diri murid-murid. Sebagai contoh, murid-murid perlu menghormati pendapat orang lain dan sentiasa bersabar untuk mendengar apa yang ahli kumpulannya mengeluarkan pendapat tersebut. Ianya juga melibatkan kecergasan pelbagai seperti interpersonal, iaitu murid saling menghormati dan mengadakan interaksi yang berkesan semasa perbentangan. Verbal dan linguistik digunakan dengan laras bahasa yang sesuai dan mudah difahami oleh pelajar yang lain. Kedua iaitu kerjasama dan kerja berpasukan. Semasa aktiviti kumpulan diadakan, murid-murid boleh mengaplikasikan nilai keusahawanan dalam IMK serta menggunakan kemahiran insaniah, iaitu kemahiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah yang guru berikan untuk menghasilkan sandwich yang mempunyai rasa, tekstur dan warna yang menarik. Di sini, nilai kerjasama berterima kasih boleh dipupuk dalam diri murid-murid. Sebagai contoh, semasa murid-murid mendapatkan bantuan daripada murid yang lain, murid haruslah mengucapkan terima kasih kepada murid tersebut sebagai tanda penghargaannya. Dalam pelaksanaan penghasilan sandwich, murid-murid juga menggunakan kinestetik, iaitu dalam kecergasan pelbagai dengan menggunakan tubuh badan atau deria mereka dalam menyelesaikan situasi yang guru berikan, iaitu mereka sebagai petukang roti untuk memotong cendawan, tomato dan memotong kulit roti untuk menghasilkan sandwich yang sedap. Ketiga adalah tanggungjawab komuniti. Dalam penghasilan sandwich tersebut, guru juga menggalakkan murid untuk membina sifat tanggungjawab terhadap diri, kumpulan dan komunitinya. Penglibatan dan peranan murid dalam kumpulan membantu mereka berhadapan dengan cabaran apabila berada dalam persekitaran komuniti yang lebih luas. Ianya menjadikan murid lebih berani untuk mengeluarkan pandangan dengan lebih berkesan. Sebagai contoh, setiap kumpulan menghantar seorang wakil untuk perbentangan sandwich yang mereka hasilkan dengan memberikan justifikasi yang kokoh. Pada masa tersebut, murid-murid perlu berani dan menggunakan bahasa yang betul seperti sebutan, tata bahasa, istilah yang baik dan sebagainya untuk mencapai komunikasi yang berkesan dan mencapai pembelajaran yang lebih bermakna. Nilai murni yang dapat dipupuk adalah seperti hormat menghormati. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa membentangkan hasil mereka dengan justifikasinya, rakan-rakan lain perlu menghormati pendapat mereka dan pembentang perlu membentangkan isi yang mereka sampaikan dengan rasional tanpa menyinggung perasaan ahli-ahli lain atau kumpulan lain. Dengan itu, apakah peranan guru dalam aktiviti tersebut? Guru akan menjadi sebagai fasilitator kepada murid dengan membimbing murid mencapai pembelajaran yang bermakna, dan guru juga akan memerhatikan sikap dan tingkah laku murid seperti adakah murid melibatkan diri dalam aktiviti kumpulan dan menjalankan aktiviti dengan aktif atau sering mengganggu proses PDP-nya. Pemerhatian ini membantu guru menganalisis
pengajaran pada hari tersebut adakah mencapai pembelajaran yang bermakna atau Selepas guru telah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang dapat menarik motivasi murid dan minat serta perhatian murid untuk melibatkan diri dalam PDP. Seterusnya, para murid juga menjalankan perbincangan untuk mengetahui secara mendalam tentang peranan sendiri dan juga mendapatkan kerangka serta idea untuk mereka bentuk roti sandwich mereka. Ketiga, saya telah menjalankan pembelajaran hands-on iaitu hands-on learning bagi proses ketiga contextual iaitu kemahiran. Dan aktiviti hands-on merupakan pembelajaran daripada pengalaman sendiri dan membawa masuk aktiviti yang dilakukan sendiri oleh murid-murid secara praktikal dengan manipulasikan bahan-bahan yang ada iaitu BBM. Dan aktiviti ini dapat mengeronokkan dan meningkatkan perasaan ingin tahu dan kompetensi serta kreativiti melalui aktiviti yang dijalankan secara amali. Dan nanti kita akan bersama-sama bincangkan bagaimana pembelajaran hands-on dapat mempertingkatkan kreativiti murid dalam PDP tersebut. Dalam proses pembelajaran contextual menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian murid. Oleh itu, guru menyediakan pembelajaran secara konkret yang melibatkan aktiviti hands-on dan juga minds-on. Aktiviti hands-on dalam RPH ini adalah mereka bentuk roti sandwich dan murid hendaklah berfikir bagaimana mereka bentuk roti mereka dengan baik iaitu minds-on. Dan pembelajaran hands-on adalah pembelajaran yang berpusatkan bahan juga. Oleh itu, BBM seperti ketuhar, bahan-bahan makanan dan peralatan lain juga disediakan oleh guru kepada murid. Oleh itu, untuk melaksanakan proses ketiga pembelajaran contextual iaitu kemahiran, saya telah melaksanakan hands-on learning untuk mereka bentuk roti sandwich murid dengan menggunakan kreativiti masing-masing. Dalam proses hands-on learning, saya juga mementingkan kerja secara berpasukan seperti proses kedua yang cuba bentang tentang elemen kolaboratif. Dalam perbincangan tersebut telah mewujudkan perbincangan secara kolaboratif dan dalam pembelajaran hands-on telah wujud juga. Ia selaras dengan prinsip contextual dan ciri contextual iaitu prinsip berpasukan dan ciri bekerjasama iaitu cooperating. Murid melaksanakan aktiviti hands-on secara berkumpulan dengan mengagihkan kerja untuk setiap ahli kumpulan. Dalam proses tersebut, mereka berkomunikasi antara satu sama lain untuk berbincang proses mereka bentuk roti dan pada masa yang sama, murid yang mahir dapat membimbing dan membantu murid yang lebih lemah. Dalam situasi ini, kemahiran kepimpinan sudah telah dipupuk dan dikembang sejak kecil di sekolah rendah. Nilai murni seperti bantu-memandu juga telah diterapkan dalam kalangan murid. Bagi prinsip contextual iaitu prinsip penemuan, murid bukan hanya menerima pengetahuan secara pasif, maka guru haruslah membimbing murid ke arah saya cuba, saya nak dapat jawapan, saya nak cari cara penyelesaian masalah. Dalam proses ini, kreativiti dan pemikiran kritis ini telah dikembangkan. Kita sentiasa dengar mahu membangunkan, mencungkil, merangsang kreativiti murid, tapi sebenarnya bagaimana benar-benar membangunkan kreativiti anak murid? Seperti otot badan kita hendaklah dilatih dan dirangsang oleh rangsangan luar untuk menjadi semakin keras dan besar. Bagi otot dirosakkan dan dipercakan serta dibentuk semula untuk menjadi lebih kuat. Sama juga bagi kreativiti haruslah banyak dipraktik dan dilatih. Dan pembelajaran hands-on telah memberi peluang kepada anak murid untuk membangunkan kreativiti. Sekali peluang pembelajaran hands-on adalah satu kali peluang untuk merangsangkan kreativiti murid. Dan kita akan fikir bagaimana capai objektif ini. Contohnya, aktiviti hands-on dalam approach ini, murid menggunakan kreativiti mereka untuk mereka bentuk roti sandwich mereka. Mereka akan fikir cara mereka bentuk yang berlainan dengan orang lain. Dalam konteks ini, mereka akan menghasilkan cara pemikiran yang baharu dan menjana idea yang orang lain tidak akan fikirkan.
Oleh itu, pemikiran kreatif juga selalu bersama dengan pemikiran kritis iaitu critical thinking. Murid mengkritik sesuatu idea dan mereka akan fikir, adakah cara ini boleh dan mampu untuk laksanakan? Seperti menganalisis adakah cara mereka bentuk ini sesuai dengan tema yang ditetapkan iaitu tema bunga dalam majlis perkahwinan. Oleh itu, murid telah belajar tentang bagaimana menguruskan sesuatu maklumat dan pemikiran kritis dan kemahiran untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Itulah kemahiran insannya yang hendak guru untuk pentingkan. Dan juga EMK, kreativiti dan inovasi, dan mementingkan murid dapat menggunakan kebat. Kemahiran kebat seperti menjana idea, mentaksir sesuatu cara, menilai, mencipta dan membuat keputusan untuk memilih cara yang terbaik untuk mereka bentuk sandwich mereka. Dalam konsep contextual, prinsip aplikasi dan ciri contextual mengaplikasi, saya memastikan anak murid saya dapat mengaplikasi apa pengetahuan dan kemahiran dalam proses hands-on learning ini. Saya hendak anak murid saya bukan sahaja dapat mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kelas dan juga untuk masa depan. Masa depan yang sebagai seorang pengguna di masyarakat, seorang ahli keluarga yang prihatin dan dapat sediakan makanan kepada ahli keluarga atau juga terhadap profesional. Oleh itu, melalui hands-on learning, kemungkinan dapat mencungkil bakat dan minat terhadap sesuatu profesion seperti tukang roti. Dan ciri contextual itu memindahkan transferring juga sentiasa berkaitan dengan ciri contextual mengaplikasi. Saya sebagai guru RBT, saya nak memastikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari oleh murid dapat memindahkan iaitu transfer ke dalam kehidupan mereka, termasuklah kemahiran insannya, soft skill. Dalam kehidupan, murid tahu bagaimana mereka bentuk makanan, tahu bagaimana menggunakan ketuhar, tahu bagaimana menyediakan sajian untuk terus hidup, dan tahu bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, berfikir secara kreatif dan kritis, dan dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan mereka. Pentaksiran. Dalam pentaksiran tersebut, guru RBT melakukan pentaksiran untuk proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Ianya merangkumi aktiviti seperti menghurai, mengumpul, merekod, memberikan skor dan menginterpretasikan maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang pelajar dalam subjek RBT atau aktiviti pembelajarannya. Aktiviti pentaksiran ini akan dijalankan secara berterusan atau dikatakan sebagai dalam tempoh penghasilan produk tersebut. Dan dalam pengajaran ini, pentaksiran autentik telah digunakan. Dan ianya terdiri daripada dua iaitu pentaksiran sebagai pembelajaran dan prestasi. Pentaksiran sebagai pembelajaran adalah ianya dapat membantu murid menilai perkembangan pembelajaran mereka masing-masing. Dan ianya terdiri daripada dua cara penilaian. Pertama adalah penilaian kendiri, iaitu mereka dapat menilai kerja mereka sendiri berdasarkan bukti dan kriteria yang ditetapkan atau kekuatan dan kelemahan diri bagi meningkatkan prestasi diri pada masa hadapan. Contohnya, apabila mereka mendapati bahawa dalam penghasilan sandwich tersebut mempunyai kelemahannya, mereka akan membuat penambahbaikan pada masa akan datang. Dan kedua adalah penilaian rakan sebaya. Kaedah ini berpeluang kepada murid membuat pentaksiran terhadap projek rakan sebayanya. Sebagai contoh, semasa rakan sebaya sedang membentangkan hasil sandwich mereka, murid-murid lain boleh memberikan pandangan atau kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan terhadap sandwich tersebut. Dan bagi prestasi pula, ini adalah aktiviti yang menilai apa-apa yang murid buat berdasarkan pengetahuan dan kemahiran yang telah mereka pelajari dalam keadaan sebenarnya.
Situasi sebenar ini merangkumi pembelajaran yang lebih bermakna yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Jadi, bagi produk iaitu sandwich yang dihasilkan, guru dapat menilai secara keseluruhannya. Dan bagi pemerhatian pula, guru dapat menilai dari segi sikap dan tingkah laku pelajar dalam proses pelancaran aktiviti tersebut. Dan bagi lisan pula, guru dapat menilai murid semasa mereka menjalankan aktiviti berkumpulan atau semasa perbentangan produk hasil dengan bahasa yang bagus dan berkesan atau tidak. Dan akhirnya adalah amali, adalah mempraktikkan atau melakukan amali secara hands-on dengan situasi atau masalah yang berguna dan berkesan. Dengan itu, pada akhir pembelajaran, pendekatan kontekstual ini dapat membantu murid menghubungkaitkan pengajaran dalam konteks pengalaman hidup dan menghubungkaitkan pengetahuan baru dan pra-pengetahuan pelajar dalam bidang pekerjaan, mengalami iaitu memberikan pendedahan, penemuan dan penciptaan kepada pelajar. Pelajar aktif akan membuat uji kaji dan menemui sendiri idea dan fakta yang baharu dan mengaplikasi iaitu menggunakan maklumat yang ada untuk menyelesaikan masalah aplikasi dalam aktiviti kelas dengan aktiviti atau di luar bilik belajar, sama ada dalam kehidupan atau pekerjaan pada masa akan datang. Bekerja sama iaitu pembelajaran dalam konteks perkongsian dan berkomunikasi antara satu sama lain bagi mewujudkan sikap kerjasama antara individu atau ahli kumpulan dan masyarakatnya. Dan akhirnya adalah memindahkan iaitu pelajar menemui pengetahuan baru melalui penerokaan, pengujian dan mencari jawapan. Dan pelajar lebih mudah membuka peluang sedia ada mereka melalui pelbagai situasi pembelajarannya. Jadi, ini adalah berkaitan dengan pentaksirannya. Oleh itu, berasaskan konsep kontekstual, guru hendaklah membawa pelajar ke maklumat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau relevan bagi mereka dan juga memberi bermakna dalam kehidupan seharian mereka. Dalam situasi ini, murid mampu mengkaitkannya dengan suasana dan menempuh dalam kehidupan masyarakat di mana tempat mereka menjalankan kehidupan dan bekerja. Kita sebagai guru ability yang berada di abad 21, kita mementingkan kemahiran insania murid dan inilah segala penjelasan kepada rancangan PDP reka bentuk makanan ini. Oleh itu, maklumat dan harapan kita adalah untuk memperkembangkan insan secara holistik dan bukan sahaja menguasai sesuatu pengetahuan dan kemahiran, maka holistik dari segi jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Sekian, terima kasih.